Okey, dan diharapkan pelajar lepas ni kalau cikgu tanya buka mic masing-masing, tak payah nak malu-malu dah. Okey, untuk hari ni pastikan pelajar, cikgu ingatkan lagi sekali bersama dengan buku teks sebab cikgu akan follow buku teks. Masih lagi berkenaan dengan bab 8 pemodelan matematik. Okey, kalau awak ikutkan pemodelan matematik ni adalah meliputi bab yang terakhir yang meliputi, yang akan merangkumi semua bab yang awak belajar daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Maksudnya gabungan untuk semua sekali akan dijadikan pemodelan matematik. Sebab itulah bab ni adalah bab yang terakhir di mana pelajar perlu buat rumusan untuk bab berdasarkan masalah kehidupan seharian. Jadi objektif untuk pembelajaran hari ini bagi standard pembelajaran diharapkan pelajar dapat menyelesaikan masalah kehidupan sebenar melalui pemodelan matematik yang melibatkan fungsi linear, kuadratik, eksponen dan mengkomunikasikan proses pemodelan matematik yang dilaksanakan. Maksudnya pelajar kena tahu dan pelajar kena menghuraikan balik. Kena cerita ke orang balik. Jadi hari ni cikgu nak pelajar macam mana cara nak huraikan, nak cerita balik pasal pemodelan matematik. Okey, kita imbas kembali masalah dunia sebenar. Untuk masalah pemodelan matematik, kita ada masalah dunia sebenar. Nak kaitkan dengan dunia sebenar. Okey, nak kaitkan dengan dunia sebenar ni, sini, okey, ada berapa komponen hari tu kita belajar? Berapa komponen? Buka mic. 6 cikgu. Berapa? 6 komponen. Okey. Okey, hari tu cikgu dah terangkan berkenaan dengan 6 komponen. Jadi hari ni cikgu nak minta pelajar buka mic mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Okey, volunteer dulu sebelum cikgu panggil nama. Nak jelaskan, boleh tak cerita balik apa dia kita nak kenal pasti dan mendefinisikan masalah. Okey, volunteer sebelum apa ayat cikgu? Okey, beres Faizal. Okey. Mengenal pasti dan mendefinisi masalah. Contohnya tak, kita nak pergi beli nasi buku. Dia ada 2 kedai dekat rumah kita. Pak kita kena tentu ke jaga kedai tu dengan harga nasi buku dia jual. Okey, beres. Bagus Faizal. Okey, dah boleh dah kena kenal pasti dan mendefinisikan masalah. Okey, contoh lain. Siapa boleh bagi tahu? Sorry lagi. Untuk mengenal pasti dan mendefinisikan masalah ni, kita kena buat pilihan hak mana keuntungan kepada kita, hak mana lebih baik kepada kita dengan hak mana hak macam molek bagi kita. Okey, bagus Aisyah. Lepas hari tu gapo dia kenal pasti, kita nak tahu gapo dia, nak masalah dia, lepas tu gapo dia kita kena mendefinisikan masalah, kita tengok pada masalah dunia sebenar. Okey, yang kedua, membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Gapo dia, apa kriteria yang kita nak bahagian andaian, bahagian nak kenal pasti pemboleh ubah. Siapa boleh terus sini? Ulas balik apa yang cikgu dah bagi tahu. Tadi mengenal pasti dan mendefinisikan masalah tadi. Awak royak kita kena tahu apa masalah yang dia ada. Kita kena tahu gapo soalan tu nak, kita kena keluarkan maklumat. Kena tahu gapo soalan nak, kena keluarkan maklumat yang ada. Okey, sekarang step pertama tadi awak cerita. Okey, ni step kedua, buat andaian. Okey, siapa sini boleh cerita andaian mana kita nak buat ni? Andaian mana? Okey, buka mic. Buka mic. Kalau tak ada orang jawab, cikgu panggil nama. Macam contoh kalau Syahir. macam siapa tadi Peja kata nak bina kuku tadi kan?
Contoh Okey. kita andaikan sama ada dia ni sama ada dia jalan kaki atau dia naik kereta ke atau dia naik gapalah sikar komuter ke gitu. Kita kena andaikan juga gitu. Okey, beres. Contohnya tadi Faizal Raya, dia nak beli nasi lemak, sama ada nak beli nasi lemak kat tepi rumah dia dengan harga yang mahal ataupun nak tubik luar sikit mungkin pergi Kota Baru dengan harga yang lebih murah tak? Jadi contohnya sebelah rumah dia tu nasi lemak ke 3 ya. Tapi Kota Baru ni harga dia 2 ya. Jadi di sini dia ni buat andaian, kena ambil andaian dari segi transport kan dia ni, pengangkutan kan. Ya. Kalau dari segi selain daripada pengangkutan, siapa lagi boleh bagi andaian? Apa yang boleh diandaikan? Nasi lemak ke 2 ya, tepatnya dekat, nasi lemak yang jauh dengan harga yang murah. Boleh andai apa lagi selain daripada transport? Jarak dia. Okey, dari segi jarak, kaitkan dengan jarak, kaitkan dengan apa? Nak kait dengan jarak, kait dengan apa? Minyak petrol. Kait dengan minyak petrol. Jadi bila dah jarak kait dengan minyak petrol, kena ambil kira juga andaian tu. Okey, selain daripada anjaran jarak, minyak petrol, apa lagi kita boleh buat andaian yang kemungkinan yang kena diambil kira? Masa perjalanan tu. Masa perjalanan. Ya, kita kena buat andaian dari segi masa. Masa mungkinlah kalau dekat dia tak ambil masa yang lama. Mungkin kalau jauh ambil masa yang lebih. Kena buat andaian dan kenal pasti pemboleh ubah. Okey, itu andaian. Kalau pemboleh ubah pula lagu mana pula? Pemboleh ubah. Kena buat gana kalau pemboleh ubah tu? Kena buat gapa? Syahir? Syahir? Syahir sakit cikgu. Oh, Syahir sakit. Okey. Kawan Syahir, Cam, pemboleh ubah ni gana pula? Pemboleh ubah. Saya nak jawab cikgu. Okey, beres. Boleh. Kalau pemboleh ubah tu macam X tu kan. Pemboleh ubah X sama dengan berapa jarak dia pergi tu. Okey. Lepas Lepas lagi? tu pemboleh ubah Y berapa banyak minyak apa tu? Petrol. Yang dihabiskan. Yang Okey. dihabiskan. Terima kasih Nadia. Betul lah, pemboleh ubah kita buat andaian, kita katakan, kita tukar balik andaian kita tu kepada X, kepada Y. Okey, boleh situ ada siapa nak tanya tak? Yang komponen yang kedua. Okey, komponen ketiga. Awak dah belajar, awak dah tengok YouTube apa dalam tu dah penerangan berkenaan dengan aplikasi matematik. Okey, siapa boleh terangkan apa dia yang dikatakan dengan mengaplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah? Okey, siapa boleh terangkan? Kau nak suruh cikgu sebut nama. Okey, pelajar 5K1 kan pelajar yang baik-baik, tak perlu sebut nama, just volunteer. Cikgu dengar tak? Kuat sikit. Kita kena macam buat kira-kira berdasarkan maklumat yang kita ambil tadi tu. Nanti kita nak cipta satu formula gitu. Okey, terima kasih Mas. Okey, ada lagi tak tambahan lain? Mas kata kita kena buat kira-kira. Nak cipta satu formula. Okey, sebelum kita buat kira-kira, tadi kita dah ambil kira bahagian nombor 1 dengan nombor 2 sampai step ketiga, kita kena aplikasikan matematik bahagian pengiraan. Okay. Bahagian pengiraan yang melibatkan apa masalah dunia sebenar dikaitkan dengan matematik. So sini awak kena mengadaptasikan apa dia kaedah matematik yang digunakan. Okey, kena kira. Okey, seterusnya komponen yang keempat.
menentusahkan. Okey, tadi semula. Nombor 3 tadi tu, sama ada kita nak kira, kita nak ubah cara kira ni bergantung kepada gapo. Sebenarnya cara kira ni kita ada 2 pengiraan. Satu pengiraan kualitatif, satu pengiraan kuantitatif yang melibatkan ada masalah tapi soalan tu yang tak ada orang kata kena kira tapi tak ada nombor. Okey, nanti kita tengok contoh lepas ni. Okey. Yang keempat, menentusahkan dan mentafsir penyelesaian. Tentusahkan. Macam mana kita nak tentusahkan? Siapa faham situ? Yang dah belajar sebelum ni dan awak dah tengok link YouTube. Menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Okey, volunteer. Diana, boleh Diana? Diana ada? Nazri ada masuk ke Nazri? Buka mic. Kena cikgu sebut nama ke? Dengar ke tidak ni? Dengar. Habis tu apa tak jawabnya? Dengar cikgu. Okey Nazri. Gambar nombor 4 menentusahkan dan mentafsir penyelesaian. Mana nak kata kita nak confirm dah macam Nak apa? Nak confirm? Okey. maklumat kita dah agak nak cikgu. Awak royak je ayat apa yang awak faham. Tak apa, dalam bahasa yang mudah apa yang awak faham. Kita nak confirm maklumat macam hak lepas kita guna kaedah pemodelan matematik tu hak sah. Okey, beres. Okey, terima kasih Nazir. Dengan kata lain kita nak confirm yang kita kira tu sah atau tidak, okey? Okey, kalau kita nak confirm apa yang kita kira tu sah atau tidak, macam mana kita nak tahu? Kita nak tahu macam mana? Macam mana kita nak tahu yang kita buat tu boleh sah ke tidak? Sikit. Kadang-kadang apa yang kita kira tu semua kita kata sah belaka kan. So apa lagi kita nak tafsir macam mana sama ada kita buat tu betul ke tidak? Apa yang kita buat keputusan tu betul ke tidak? Contohnya tadilah. Contohnya beli nasi lemak dengan jarak tepi rumah dengan Kota Baru. Nasi lemak tepi rumah harga 3 ya. Nasi lemak Kota Baru harga 2 ya. Jadi lo ni bila nak tentusahkan dah buat dah kira-kira, dah kira berapa habis minyak, berapa habis masa. Nombor 4 ni kita nak confirm balik benda tu sah atau tidak. Siapa boleh bagi tahu macam mana kita nak tentukan sah ke tidak? Wami? Mana Wami? Ya. Mana Wami kita nak tahu benda tu kita nak confirm sah ke tidak? Ikut kita kira kot step 1, 2, 3 tu. Kalau lepas tu kita nak sahkan ke apa pula ni? Mesti ada benda yang kita perlu sahkan. Okay, sebab nombor 3 kita dah kira dah tadi. Macam mana? Ambil hak paling terbaik lah kot dari ambil hak paling terbaik. Okey Aisyah. Mana Aisyah? Aisyah Nazlan ke Hafizah? Aisyah Nazlan. Ya, saya. Okay, bila awak buat pengiraan yang awak tunjuk cikgu tu, macam mana awak nak confirm, nak tentusahkan? Awak kena? Okay, saya buat kira-kira Lepas tu saya tengok dah hak mana so hak macam nasi lemak tadi kan. Nasi lemak X jauh, nasi lemak Y dekat kan. Lepas tu saya tengok tu hak betternya nasi lemak X tadi kan sebab ia dekat kan. Jadi
Saya pun jadi Kak, saya pun kira lah. Okey. Lepas tu pun lepas saya kira tu kita macam kita boleh tahu kita boleh kenal macam formula kita guna untuk cara kira tu. Kita kira dulu baru boleh jadikan dia formula. Okey, daripada formula itulah boleh tentusahkan sama ada apa yang kita guna itu boleh diguna pakai pada masa itu atau mungkin tak boleh guna pakai pada masa itu kan. Jadi bila dah step seterusnya awak dah confirmkan melalui jalan pengiraan mungkin tepat kira ni awak guna formula kan. Okay. Mungkin untuk awak sahkan lagi pengiraan awak di step ketiga, mungkin awak boleh buat graf kan untuk menyokong balik apa yang awak kira di nombor 3 itu ngam dengan nombor 3. Faham tak? Mungkin nombor 3 tu awak guna buat formula, awak kira menggunakan data. Mungkin nombor 4 tu daripada data tu awak aplikasikan kepada graf untuk awak sahkan data awak tu. Kalau nombor 3 awak guna graf, okay. Nombor 4 awak confirmkan balik, awak buat pengiraan. Okey, seterusnya step kelima. Ya? Graf eksponen ke? Yes, graf eksponen. Okey, graf tu ada banyak jenis graf lah sebabnya bergantung kepada masalah lah sama ada kita nak melibatkan graf linear boleh, graf kuadratik boleh, graf eksponen boleh. Semua graf ni bergantung kepada masalah dunia sebenar. Bergantung kepada masalah situasi yang dia berikan. Nanti lepas ni kita tengok apa dia situasi yang dikatakan tu. Okey, untuk komponen yang kelima, kelima pula. Memurnikan model matematik. Apa yang awak faham berkenaan memurnikan? Bukan nama orang murni ni. Okey, siapa boleh jelaskan memurnikan model matematik apa yang awak faham yang dah belajar sebelum ni ataupun apa yang awak dah faham yang awak tengok pada link YouTube yang cikgu bagi tu? Bila kita kena macam fikir andaian-andaian lain, boleh berlaku. Lepas tu kita kena tengok sama ada bila kita buat andaian tu model matematik kita ni boleh jadi berubah kena ubah ke tak macam gitu. Jadi kalau ada kena ubah agak kira kita kena ubah lah macam ikut andaian kita buat lain pula macam gitu. Okey, bagus. Saya nak tambah boleh tak cikgu? Boleh, okey. Macam gini ya adik ke? Kita kira for that situation ke. Untuk memurnikan ni kita kena kait juga that situation dengan another situation. Jadi so formula kita guna tu biar boleh guna semua situation. Okey, betul. Ada lagi tak pendapat lain? Terima kasih. Ada lagi tak pendapat lain? Cikgu naklah ada pendapat daripada orang lain. Jangan mendengar saja. Bagilah pendapat. Apa yang awak faham. Kalau tidak cikgu tak tahu kat mana awak faham, kat mana awak tak faham. Sebab lepas ni kita nak pergi kepada situasi. Asrina, boleh? Asrina, mana Asrina? Cikgu rindu suara Asrina yang sedap tu. Mana Asrina? Asrina ada ke tidak ni? Asrina tak ada ke? Ya, ada cikgu. Asrina, apa yang Asrina faham tentang memulihkan modal matematik? Saleh. Fazrin? Ya cikgu. Macam mana? Apa yang Yang memurnikan modal matematik tu ke cikgu? Ya. Kita fahamnya memurnikan modal tu kita kena buat andaian lain.
mungkin andai kita buat ni tak diterima untuk masalah situasi lain. Mungkin kita kena buat model baru untuk menggambarkan perubahan hak lain. Gitulah kita faham. Okey, terima kasih. Memudihkan model matematik ni awak mungkin boleh backkey balik. Okey, awak boleh buat balik nak cari sebab dia. So, kalau untuk memudihkan model matematik ni mungkin kita boleh cerita mungkin model yang awak bina tu tidak dapat dimurnikan memandangkan maklumat yang diberi itu mungkin terhad ataupun mungkin hal itu tidak benar bagi sesetengah situasi kan. Jadi model yang baru diperlukan untuk andaian yang baru. Okey, jadi awak cerita model yang baru mungkin diperlukan untuk andaian yang baru dan awak juga cerita mungkin kejituan jawapan mungkin akan bertambah jika banyak data diambil. Semakin banyak data tu diambil, semakin jitulah jawapan yang awak dapat. And then last kali, komponen yang keenam iaitu melaporkan dapatan. Okey, untuk melaporkan dapatan, apa yang awak faham berkenaan melaporkan dapatan? Apa dia? Chong, faham tak apa dia melaporkan dapatan, Chong? Syahir ada Syahir? Ada ke? Syahir coyak sakit lagi. Ingat Syahir coyak tak ada tadi. Siapa lagi boleh bagi tahu melaporkan dapatan? Najwa tak? Najwa masuk tak Najwa Pak Cik tu? Masuk? Tak masuk. Tak masuk. Hafizah? Hafizah? Cikgu Hafizah kan dia kata tak tahu apa masalah tapi dia macam masuk telas diri dia jadi gitu tak tahu buat apa tapi tak tahu apa masalah ya. Apa masalah dengan dia punya ni lah device apa semua tu. Okey. Tak apalah sebab ni cikgu. Okey. Ni tak apa cikgu rekod nanti cikgu bagi balik lah. Baliklah link yang cikgu dah rekod. Okey, siapa yang boleh maklumkan laporan dapatan ni Gana? Cepat sikit. Faham tak melaporkan dapatan ni Gana? Macam buat kesimpulan step hok kita buat. Ada 5 step kan. Lepas tu kita pun buat kesimpulan berdasarkan 5 step hok kita buat tadi. Yes. Kesimpulan lah. Kita buat kesimpulan daripada step pertama sampai step yang kelima. Kesimpulan dia mungkin kita boleh buat. Kita tak payah kita nak hurai balik. Tak perlulah kita nak hurai balik daripada step 1 sampai step 5. Jadi kita boleh tulis laporan dapatan dalam bentuk penyelesaian masalah berdasarkan tafsiran penyelesaian yang telah dilaksanakan di atas. Kita royak laporan tu daripada ataupun laporan tu daripada komponen yang pertama sehinggalah komponen yang kelima yang telah dilaksanakan di atas. Gitu je. Tak payah kita nak saling semula. Okey, itulah semua ada 6 komponen. Jadi untuk hari ni kita tengok apa dia masalah dalam situasi sebenar. Okey, sebelum cikgu minta Aisyah bentangkan, ni cikgu dah bagi Aisyah bentangkan. Okey, sebelum Aisyah bentang kita kupas dulu apa dia yang berkait dengan soalan pertama. Okey, pelajar boleh tengok balik buku teks soalan ni, soalan daripada buku teks dan cikgu rasa dah baca belakang dah kan? Dah baca belakang tak soalan nombor 1? Semua orang baca belakang tu kan? Beres kan? Okey. So, daripada soalan yang pertama, kita kupas balik soalan yang melibatkan ni semua situasi harian. Okey, situasi harian. Seorang pelari berlatih untuk menyertai perlumbaan maraton. Ini soalan yang melibatkan situasi harian bagi perlumbaan maraton. Dia berlatih mengikut rutin. Rutin dia, apa maksud rutin ni? Rutin ni maksudnya dia buat seumur. Okey, berlari 32 km 1 minggu. Pelari itu bercadang menambah jarak larian. Jarak larian dia dah simbolkan sebagai DX.
awak kena kenal pasti apa dia DX sebanyak 10% daripada jarak larian minggu sebelumnya. Maksudnya kalau jarak larian tu 100 kilo, minggu depan tambah lagi 10%. Jadi 110. Minggu depan lepas tu tambah lagi 10% dan seterusnya. Okey, dengan keadaan X. Okey, awak kena tahu apa dia X? Mewakili bilangan minggu latihan. Okey, soalan dia, terbitkan satu model matematik bagi jarak larian DX. Selesaikan masalah ini melalui model matematik. So lah ni bila awak tengok soalan ni, pertama sekali baca, garis dulu soalan, garis dulu maklumat. Kalau boleh, kalau awak ada highlight, awak highlightkan. Jadi awak nampak bayangan ni macam mana. Okey, so untuk selesaikan model matematik, dia ada beberapa kaedah yang menggunakan komponen matematik. Komponen yang awak belajar tadi, ada berapa komponen dah tadi? 6 komponen. So, bila berkait dengan pemodelan matematik, dia tak say awak ikut dia nak buat gana. So, mesti ikut step by step untuk selesaikan kaedah pemodelan matematik. So, lah ni bila awak dah baca, cikgu, sebab awak dah baca sekali tak jadi. Baca sekali sepintas lalu. Baca 2 kali baru tanda. Baca kali pertama, baca je sepintas lalu. Baca kali kedua, tanda maklumat yang dapat. Okey, lepas baca kali kedua, baca kali ketiga, okey, awak susun model-model yang berkait dengan matematik. So, bila awak susun, kalau awak tak ingat, kan cikgu dah agak ayat tu kan, akronim. K, A, apa lah? T, M, L. Gapa dah hari tu cikgu sebut akronim? Nak suruh ingat K gapa dia dah? Kami apa? Kami, andai. Kami anak. Gana. Tak ingat dah cikgu. Kami andai anak-anak tentu mudah lapar. Okey, kami andai anak tentu mudah lapar. So, awak list dulu nombor 1 sampai nombor 6, list dulu. Lepas tu baru awak isi apa maklumat yang dikehendaki. Okey, apa maklumat yang dikehendaki. Jadi hari ni kita nak kupas balik apa maklumat yang awak dikehendaki. Jadi hari ni kita ada pembentang bagi soalan pertama. Sebab semua orang kena betul belakang ni. Dah buat dah kan? Okey, cikgu persilakan pembentang pertama untuk bentangkan masalah yang pertama. Siapa dah? Siapa nak bentang ni? Buat dah tu? Siapa nak betul? Okey, beres Aisyah. Thank you Aisyah. Okey. Kejap deh. Aisyah betul. So, lepas tu tanya saya lah. Faham ke tidak? Soalan ni siapa faham? Okey. Aisyah. Cikgu nampak tak skrin? Tak nampak. Aisyah? Tak nampak. Skrin tak? Awak dah present tu. Awak tak buka? Dah buka? Okey, beres. Zoom Aisyah? Nampak? Nampak tapi nampak dah. Zoom besar. Okay. Beres. Alright. Macam masa soalan dah. Seorang pelari berlatih untuk menyertai perlumbaan maraton. Dia berlatih rutin untuk berlari 32 km seminggu. Pelari itu bercadang menambahkan jarak harian DX dalam kilometer. Sebanyak 10% daripada jarak
larian pada minggu sebelumnya dengan keadaan X mewakili bilangan mingguan latihan. Terbitkan satu model matematik bagi jarak lariannya di X. Selesaikan masalah ini melalui pemodelan matematik. Okay, for this question, for cikgu ayat tu, cikgu guna kaedah kami anak-anak tentu mudah lapar. Okay. Echa ingat kernik anggap aplikasi TikTok mudah leak. So, jadi for this question, kita kena pasti dulu what is the problem. So, berdasarkan soalan ni, gapo hok dia nyatakan, gapo yang maklumat yoyak. So, yoyak di sini adalah dia berlari mengikut rutin sebanyak 32 km seminggu. Okay, this is one so lah kita jumpa kan. Lepas tu kita jumpa sebanyak 10% daripada jarak larian. Jadi tu maklumat kedua. And then gapo hok dia suruh kita buat is dia suruh kita terbitkan satu model matematik. Sorry lah macam nampak sekarang. Alright. So kita nyatakan masalah hok dia nyatakan dan juga gapo soalannya. Not untuk kena pasti ni. Okay, untuk second step pula andai. Andai ni kita andai ke pelari tu dia lari sebab kita lari ni boleh jadi macam-macam. Boleh jadi 9%, boleh jadi 8%, boleh jadi 7%. Jadi Echa pun tulislah kita andai ke bayar ke pelari tu lari tepat 10% dan tidak mengalami sebarang kecederaan. Sebab kita lari ni boleh jatuh, boleh kita berhenti berhenti kat kedai ko ataupun kita accident ko. So kita oyak sini lalu biar jelas lah kenyataan kita tu. And then pemboleh ubah yang terlibat di sini kita nak oyak jarak untuk this question stand for D. Jadi kita pun tulislah pemboleh ubah yang terlibat ialah D, iaitu jarak larian dalam kilometer. Lepas tu gapo lagi pemboleh ubah yang terlibat. So dia ayat di sini adalah X. X iaitu bilangan mingguan latihan. Jadi lepas kita kena pasti kita andai, and the third step is kita aplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah kita ni. Alright, untuk this question kita ambil kita nak tahu berapa kilometer jarak lari dia. Jadi kita ambil 32 iaitu jarak lari dia, and kita nak tahu 10% tu banyak mana dia lari kan. Jadi Echa pun ambil lah 10. Jadi Echa pun ambil lah 10 ni per dengan 100 darab dengan 32. Why Echa darab ni? Sebab kita nak tahu berapa 10% tu banyak mana dia lari, penambah dia lari tu. And kalaulah kita darab ni 0.1 ni mari daripada 10%. So kita mari sini and dapatlah 0.1. Okay, jelas? Jelas kan? Lain bagilah feedback. Faham ke tak situ? Cepat sangat kau. Faham. Okay. Kalau tak faham boleh mencelah dah. Jangan senyap je. Okey, teruskan Syah.
Alright. Macam agak jelas kan. Lepas tu kita nak tahu minggu-minggu yang seterusnya. Jadi kita tu buat kolom. Jadi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga dan minggu keempat. Nak buat minggu ke-30 pun boleh juga. Tapi macam tidak berbala lah untuk kita buat dalam exam ke apa kan. Jadi buat step yang sama juga. 32 tambahlah berapa 10% tu banyak mana. Jadi kalau kita tekan kalkulator 30 darab 32 darab 0.1 ni boleh 1. So kita tambahlah 0.1 ni darab dengan 32 dan kita dapatlah jarak lari dia tu. Okay, untuk minggu kedua pula kita pun buat benda yang sama juga, which is kita ambil hot sekaligus ni. Ni jarak larian pada minggu pertama kita ambil dan kita tambah untuk jarak yang seterusnya, which is 32 darab 1.1 darab dengan 0.1. So kita dapatlah minggu kedua which is 32 kurungnya 1.1 kuasa 2. Alright. Lepas tu kita buat benda tu lah juga kepada next minggu tu, which is kita ambil ni, ambil letak kat sini. Lepas tu pun kita ambil lah 32 ni kurungnya 1.1 kuasa 2 darab dengan 0.1 and then kita dapatlah jawapan dia. And for untuk step keempat pula kita ambil sekaligus ni, kita letak kat sini pula. And super hot yang lain-lain juga. Alright. Lepas tu ni kan, kalau nak tahu macam kita kira tu betul ke tak, jawapan kita akan jadi bentuk lagu ni. Jadi tak, contohlah P ni pun boleh ubah. 1 ni nilai 1, art tu stand for 1.1 ni. Lepas tu T tu bilangan minggu kita. Alright. Lepas tu next. Okay. Untuk step keempat ni kita kena taksir, which is hok gapo kita buat tu. Jadi hok buat kesimpulan tadi, hok ni kan. Hok kita kira-kira ni. Lepas tu pun pun boleh lah formula dia. Formulanya dia ni. Formula dia which is ni kan. So dapatlah formula kita cari tadi. Lepas tu untuk kita nak sahkan adakah betul hok kita terbitkan formula tu, jadi kita guna graf fungsi eksponen. Sebab apa gapo fungsi eksponen ni? Fungsi eksponen ni dia adalah graf melengkung yang mengilustrasikan kenaikan atau penurunan nilai data pada kadar yang mendadak. Which is graf dia tak akan start dengan kosong. So dia akan start dengan dekat dengan part CY tu. Alright. Jelas? Okay, ada nak tanya siapa sini? Aura, beres Aura? Aura? Okay. Beres juga. Okay. Terus Aisyah. Okay. Lepas tu kita pun nak memurnikan model matematik kita. Why kita nak memudihkan model matematik kita? Sebab for that situation dengan situation hok general ni tak masuk ke tak? Sebab ada orang tu lagi lain. Ada orang tu lagi super kita. Jadi lain-lain lah. So memurnikan ni untuk kita kita kena terbitkan formula tu untuk boleh guna untuk semua. Okay? Jadi ayat-ayat ni Echa refer buku teks lah banyak sebab Echa tak perlu sangat banyak-banyak ayat ni. Jadi model matematik di arts sama dengan 32 kurungan 1.1 kurungan X. X tu stand for minggu lah. Jadi merupakan pengiraan untuk jarak larian dengan pertambahan
10% setiap minggu. Jika pelari bermula dengan N kilometer, N kilometer tu macam for situation kita adalah 32 ya. Tapi kita tak boleh nak kata orang lain lagi 32 kilometer juga. So kita pun tulislah pemboleh ubah which is Echa pun tulis N kilometer larian dan menambah jarak sebanyak Z peratus. Z peratus ni pun Echa ajak juga. Orang lain tak okey dah nak lari 10% juga pun kita setiap minggu kan. Mesti boleh ya lari dalam lebih daripada kita. Jadi kita pun tambahlah pemboleh ubah which is Z peratus setiap minggu. Maka modal matematik berubah menjadi DX sama dengan N kurungan 1 Z per 100 kurungan X. Hok kita buat tadi 32, 1 tambah dengan 0.1. Sebab apa 0.1 ni? Sebab 10%. Sebab apa Echa tak tulis 0.7? 0.Z. Sebab kita tak tahu Z tu nilai berapa. So kita tak boleh nak oyak macam 0.Z. So Echa pun tulis lah Z per 100. Okay, untuk for the last step adalah kesimpulan berdasarkan kelima-lima step yang kita follow tadi. So buat kesimpulan kita je. So that's all from me. Thank you. Okay, ada soalan? Echa. Yeah. Aisyah, buka dulu Echa. dari situ. Ya. Nadia nak tanya tu. Kalau graf tu memang kena lukis lah. Memang kena buat. Kalau tak buat, tak apa kok. Untuk graf ni macam Echa kan nak betul kan. Nak betul tu biarlah nampak macam kita ni macam ada bukti yang sahih. Menghawasakan nak kata kan jawapan kita ni sahih sedap. Tapi optional sister. Untuk graf tu optional. Okay, untuk Memang Nadia, untuk graf ni kita nak tentu kita betul atau tidak. Jadi optional lah, betul lah Aisyah kata. So kita boleh guna pelbagai kaedah untuk kita tentu sahkan. Jadi kita punya standard pembelajaran kita kena ingat standard pembelajaran kita nak melalui pemodelan yang melibatkan fungsi linear, kuadratik, eksponen. Dia dah bagi hint dari situ. Jadi kalau awak buat macam untuk aplikasi, awak guna dah melibatkan fungsi tu, kan? Awak tak kira, awak buat graf. Untuk tentu sahkan tu awak buat pengiraan. Sekarang ni Aisyah dia guna aplikasi pengiraan. Dia nak tentu sahkan tu dia kaitkan dengan fungsi. So bila nak kait dengan fungsi bergantung kepada model yang awak pilih. Model pilih ikut kesesuaian. Kalau model yang pilih awak nampak nilai tu ekstrim dan bila awak dapat bentuk persamaan tu yang melibatkan fungsi eksponen, sebab itulah awak pilih graf eksponen. Kalau yang melibatkan aplikasi tu yang melibatkan fungsi linear, awak boleh lukis graf linear. Kalau melibatkan yang tidak melibatkan graf tiga-tiga tu, kalau tidak melibatkan graf tiga-tiga tu, tentu sahkan tu mungkin awak boleh buat bukti lain untuk menyokong apa yang awak dah buat untuk step ketiga. Tidak semestinya nak kira graf, tidak semestinya nak kira, kita mungkin dari segi ayat pun boleh untuk kita sahkan data tu. Tapi ayat tu mesti relevan dengan situasi. Faham tak? Faham. Okay, ada soalan nak tanya? Terima kasih Aisyah. Kalau cikgu markah ni 12 markah, Aisyah dah bagi penjelasan yang tepat, cikgu boleh bagi markah 12/12. Tahniah Aisyah. Dah boleh jadi cikgu dah. Terima kasih. Dah jadi pemberita kan. Cikgu boleh bagi token untuk Aisyah 12/12 dah. Cikgu dah bagi, boleh bagi bensin. Alhamdulillah. Okay.
Okay, dan next. Okay, terima kasih Aisyah. Okay, dan next kalau kita tengok balik seterusnya bahagian yang kedua. Kalau awak perasan, okay, kalau untuk yang pertama, soalan dia melibatkan yang ada nombor-nombor pengiraan. Ini melibatkan penyelesaian kuantitatif. Ya, maksudnya kuantitatif dalam soalan tu dia bagi dah data-data. Okey, bagaimana pula kalau situasi harian dia hanya cerita saja, dia tak bagi data. So macam mana kita nak selesaikan? So serupa juga kaedah yang pertama, tidak semestinya kita bila kita nak selesaikan sesuatu masalah yang melibatkan situasi, bukan semua situasi mengandungi data-data. Okey, awak kena ingat sesetengah situasi tidak mengandungi data-data yang melibatkan nombor-nombor. Pada contohnya soalan nombor 2 sini. Ya, soalan nombor 2, awak boleh rujuk buku teks. Dia cerita keadaan suhu badan yang jauh lebih tinggi dari paras normal dikenali sebagai hipotermia. Okey, satu daripada punca hipotermia termasuk penjeratan, iaitu kehilangan cecair melebihi jumlah yang diambil. Awak kena kenal pasti apa dia maklumat yang awak kena buat. So, soalan ini mengapa anak kecil mempunyai risiko yang lebih tinggi mengalami hipotermia berbanding dengan orang dewasa apabila berada di bawah cuaca panas. Benda ni kita dah kupas pada minggu lepas dah. Dia suruh selidiki masalah melalui pemodelan matematik. So jangan ingat matematik ni ngira saja. Matematik ni awak kena berfikir untuk selesaikan masalah, dan penyelesaian dia walaupun dia tidak melibatkan data tapi kita boleh kaitkan dengan konsep matematik. Okay, jadi konsep matematik. So untuk seterusnya tengok kita jelaskan. 1-6 minit dah. Okey, untuk seterusnya kalau ikutkan cikgu nak suruh pelajar present, tapi masa dah suntuk, kita sambung pada minggu hadapan. Cikgu nak awak kaji dulu apa dia konsep-konsep yang dibina untuk situasi nombor 2. Yang ini kita sambung untuk presentation kita pada minggu hadapan dulu. Lepas tu nanti untuk the next lesson cikgu nak tanya apa dia yang awak faham berkenaan dengan ini adalah nombor 2, ini adalah soalan terbuka. Kalau soalan terbuka, kena pemikiran awak tu di luar kotak. Macam mana nak selesaikan situasi harian yang melibatkan pemodelan matematik. Okey, setakat itu saja untuk hari ini. Nanti untuk ada apa-apa soalan tak? Cikgu tak boleh nak teruskan dengan nombor 2 ni. Kita sambung the next lesson dah. Jadi sebelum cikgu tutup, ada soalan. Ada soalan tak nak tanya? Ada soalan? Okey, cikgu nak sore. Tak ada, cikgu nak sore. Nazri boleh tak rumuskan berkenaan apa yang awak faham tentang model matematik dengan ada 6 komponen secara ringkas. Nombor 1, cikgu nak nombor 1 dulu. Okey, Nazri nombor 1. Pertama, ringkas je. Kejap cikgu. Okey, nombor 1. Nombor 1. Nombor 1. Okay. Sekejap. Hak dalam baik-baik ni kaedah tu. Step. Okey, step dia tak boleh tukar dah. Kena ikut step by step. Nombor 1. Kita nak dah kenal pasti masalah tu macam untuk kaedah seterusnya kita kena tengok detail masalah tu. Okey, beres. Okey, nombor 2. Faizal, nombor 2, step kedua. Cepat kita nak tutup dah ni. Faizal, buka mic.
kita kena membuat andaian pasal masalah tu. Okey, bagus. Nombor 3, Aura. Cepat. Aura. Nombor 3. Semula sekolah. Nombor 3, komponen nombor 3. Aura? Macam kita aplikasikan daripada gapo soalan tu waktu Okey, beres. Nombor 4, Chong. Adam. Nak sahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Okey. Nombor 5, Fazrin. Memurnikan model matematik tu tengok masa model kita dapat digunakan untuk semua orang tu. Okey, beres. Nombor 6, Diana. Melaporkan dapatan. Yes, okey, ada 6 komponen semua dah. Jadi hari ni cikgu harap faham belakalah macam mana nak selesaikan masalah kehidupan dengan menggunakan 6 komponen pemodelan matematik. Jadi nanti apa-apa nanti untuk tugasan seterusnya cikgu bubuh dalam Telegram dah. Okey, sampai situ saja untuk hari ni. Kita baca doa penutup, Faizal, supaya apa yang kita belajar hari ni awak ingat sampai bila-bila berkat sampai masuk PSL. Okey, Faizal? Okey cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, terima kasih. Apa-apa rujuk grup Telegram untuk latihan seterusnya dah. Okey, setakat ini saja. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama. Cikgu. Ya.